Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada FMT, putus hubungan dengan Dr. Mahathir atau ditolak bukan Melayu, Perikatan Nasional diberitahu awal. Tapi biasalah, kadang-kadang ada orang ini tubal, ada orang ini tidak pandai mendengar nasihat, tidak pandai mendengar saranan. Penganalisis berkata, pengundi bukan Melayu melihat Dr. Mahathir Mohamad sebahagian daripada Perikatan Nasional kerana menjadi penasihat negeri yang ditakbir PAS. Perikatan Nasional PN disaran memutuskan kerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad atau berdepan penolakan pengundi bukan Melayu susulan kenyataan kontroversi bekas Perdana Menteri terhadap komuniti itu, kata penganalisis. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, Mahathir yang diangkat penasihat tidak rasmi negeri di tabir PAS SG4 boleh dianggap sebagai liability terbaru dengan mengeluarkan kenyataan mendakwa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. SG4 membabitkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Jika tiada tindakan terhadap Mahathir dengan memutuskan kerjasama, itu bukti Perikatan Nasional mahu Mahathir terus bersama mereka untuk naikkan sentimen Melayu tanpa peduli sensitiviti kaum lain. Kalau ini pertimbangannya, saya rasa Perikatan Nasional akan semakin ditolak, katanya kepada FMT sambil menegaskan penolakan paling besar datang daripada segmen pengundi bukan Melayu. Mereka bukan Melayu dilihat Mahathir sebagai penasihat di negeri dikuasai PAS sebagai tidak sensitif dengan isu pelbagai kaum, seolah tidak memahami hakikat sejarah dan kontrak sosial. Baru-baru ini dalam temu bual dengan saluran berita Tamil Tanti TV dari China India, Mahathir berkata orang India di Malaysia mesti ingat mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Ditanya sama ada ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu, Mahathir bersetuju. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia turut senada. Kenyataan Mahathir memberi kesan kepada gabungan diketuai Muhyiddin Yassin pada PRU 15 dan PRN ditolak pengundi bukan Melayu yang memilih Pakatan Harapan PH. Menurutnya, PN sebenarnya tidak terkesan jika memutuskan hubungan dengan Mahathir kerana beliau tidak lagi mempunyai pengaruh besar dalam politik negara. Pengaruh Mahathir memang masih wujud terutama dalam kalangan Melayu namun tidak sekuat dahulu. Tanpa bersekutu dengan mana-mana gabungan besar seperti PH, Barisan Nasional atau PN, parti politik diterajai Mahathir tidak mampu menangi kerusi jauh sekali tubuh kerajaan, katanya merujuk kekalahan gerakan Tanah Air GTA di semua kerusi pada PRU 15. Mahathir ketika itu gagal mempertahankan parlimen, Langkawi dan hilang deposit, ditewaskan calon PN Muhammad Suhaimi Abdullah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan mahkamah paling mengejutkan. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Anda tahu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun dijatuhi hukuman bersalah oleh mahkamah baru-baru ini berkaitan dengan beberapa kes dakwaan yang berat. Dan beliau telah pun dihukum beberapa hukuman dan salah satunya ialah hukuman sebat. Namun demikian, berita pada petang ini bukan berkait dengan hukuman yang diterima oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Tetapi mahkamah telah menolak permohonan muda untuk merujuk siasatan Hakim Nazlan ke Mahkamah Persekutuan. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Kamal Mad Syahid berkata permohonan itu tidak mempunyai merit. Mahkamah Tinggi menolak permohonan muda untuk merujuk isu perlembagaan yang timbul berhubung siasatan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Hakim Nazlan Ghazali ke Mahkamah Persekutuan. Muda mahu mahkamah tertinggi menentukan sama ada SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat hakim mahkamah atasan yang sedang berkhidmat
kerana melanggar Kod Etika Hakim 2009 dan mendengar kes walaupun terdapat konflik kepentingan. Parti itu memfailkan saman pada April 2023 memohon pengisytiharan bahawa penemuan atau pandangan SPRM bahawa Nazlan telah melanggar Kod Etika atau mempunyai konflik kepentingan semasa mendengar kes SRC International Sdn Bhd adalah menyalahi undang-undang dan tidak berperlembagaan. Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid berkata, permohonan untuk merujuk isu perlembagaan seperti itu tidak mempunyai merit. Beliau menegaskan bahawa Mahkamah Persekutuan dalam rayuan akhir SRC International Najib telah menangani isu konflik kepentingan. Kamal kemudian menetapkan 6 Februari untuk pengurusan kes. Pada 28 Julai tahun 2020, Nazlan mensabitkan Najib atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta milik SRC International yang telah dimasukkan ke dalam akaun bank bekas Perdana Menteri itu. Akhirnya Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Sabitan dan hukuman itu dikekalkan pula oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 dan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos tahun 2022. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Allahyarham Haris Ibrahim dan 2 peguam lain, Nur Ain Mustafa dan Srikan Pillai sebelum ini memfailkan saman terhadap SPRM yang mempersoalkan siasatannya terhadap Nazlan berhubung wang lebih 1 juta ringgit yang tidak dapat dijelaskan dalam akaun banknya. Ketiga-tiga mereka berkata siasatan itu melanggar kebebasan badan kehakiman dan prinsip pengasingan kuasa. Panel 7 anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara mendapati siasatan SPRM terhadap Nazlan dijalankan tanpa mengikut protokol dan agensi itu gagal berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Orang kata ini adalah punca Perikatan Nasional bakal bubar, kalah teruk dalam pilihan raya. Keputusan yang ini memang paling merugikan Perikatan Nasional. Ini apabila Menteri Besar Perlis kata, Dr. Mahathir masih boleh jadi penasihat SG4. Sedangkan baru-baru ini para penganalisis politik terkenal di Malaysia menyatakan bahawa sudah tiba waktunya mungkin PN perlu memutuskan hubungan dengan Mahathir. Kerana sekarang ini Mahathir dilihat lebih kepada beban, lebih kepada liability kepada Perikatan Nasional. Jadi, dengan keputusan yang dinyatakan oleh Menteri Besar Perlis ini bahawa Dr. Mahathir masih boleh jadi penasihat SG4, maka ianya tidak memberikan keuntungan langsung kepada Perikatan Nasional, bahkan sah lagi muktamad. Perikatan Nasional kini mempunyai beban besar untuk mendapatkan sokongan daripada para pengundi bukan Melayu. Tentunya orang India dan Cina sudah terkesan, sudah tersinggung tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad. Ianya bukan berselindung-selindung, ianya bukan bersifat sindiran, sinis, tetapi direct to the point. Penganalisis menyarankan PN yang dianggotai PAS memutuskan kerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad susulan kenyataan terhadap kaum bukan Melayu. Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli berkata, Dr. Mahathir Mohamad masih boleh menjadi penasihat tidak rasmi kumpulan 4 negeri di takbir PAS SG4 di sebalik kenyataan kontroversi terhadap kaum bukan Melayu. Shukri berkata, ini kerana pemimpin berusia hampir 98 tahun itu mempunyai rangkaian luas berdasarkan kedudukan dan pengalamannya sebagai Perdana Menteri selama lebih 22 tahun yang boleh dimanfaatkan Perlis, Kedah, Terengganu serta Kelantan. Kata beliau, dia boleh lagi penasihat okeylah.
Rangkaian pun panjang dan banyak kawan, kata Adun Sanglang kepada FMT. Sukri yang juga pengerusi Pesuruhjaya PAS Perlis bagaimanapun enggan mengulas kenyataan Mahathir bahawa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Dalam temu bual dengan saluran berita Tamil Tanti TV dari Chennai, India, beliau berkata, orang India di Malaysia mesti ikut mereka, ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Ditanya sama ada ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu, Mahathir bersetuju. Terdahulu, FMT melaporkan saranan penganalisis supaya Perikatan Nasional dianggotai PAS memutuskan kerjasama dengan Mahathir dan berdepan penolakan pengundi bukan Melayu susulan kenyataan kontroversi Mahathir sering ditujukan kepada komuniti itu. Awang Azwan Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, Mahathir boleh dianggap liability dan sering dilihat sebagai sebahagian daripada Perikatan Nasional kerana peranannya sebagai penasihat SG4. Selain menjadi penasihat SG4 sejak September lalu, Mahathir sehingga kini juga sering berkongsi pentas ceramah bersama Perikatan Nasional terutama PAS sejak PRN. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan ini, dengan pengakuan Menteri Besar Perlis ini, maka besar kemungkinan Mahathir ataupun parti gabungan Perikatan Nasional akan kehilangan sepenuhnya undi sokongan daripada orang bukan Melayu, India dan Cina. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama Anwar Ibrahim menolak cadangan Zahid Hamidi. Akhirnya terjawablah bahawa Anwar Ibrahim tidak pernah diikat oleh sesiapa. Kalau sebelum ini banyak walaun, banyak penyokong, banyak juga pengikut-pengikut Perikatan Nasional, TikToker Perikatan Nasional yang cuba mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim ini pengikut, bahkan diikat oleh Zahid Hamidi, diikat oleh Barisan Nasional, diikat oleh UMNO. Ini buktinya. Anwar Ibrahim tidak pernah diikat oleh sesiapa pun. Beliau memerintah mengikut jalur perlembagaan, bukannya jalur sesuka hati orang. Ini apabila kali ini bukti besar bahawa Anwar Ibrahim tidak pernah diikat dan tidak pernah takut dengan sesiapa. Apabila kali ini Anwar Ibrahim menolak cadangan Zahid Hamidi. Baru-baru ini cadangan Zahid Hamidi berkaitan dengan sepenggal RUU sepenggal pemerintahan itu sebenarnya boleh memberikan keuntungan kepada Anwar Ibrahim, tetapi Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan cara tersebut. Itulah kehebatan Anwar Ibrahim. Lainlah kalau orang ataupun pemerintah ataupun Perdana Menteri yang lain. Ada Perdana Menteri yang lain ini jangankan menolak, bahkan takut nak melaksanakan parlimen, takut parlimen akan menuntut sehingga akan parlimen digantung. Tiada perbincangan berhubung cadangan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi supaya satu rang undang-undang RUU diwujudkan untuk menghalang cubaan menjatuhkan kerajaan dominan dan dipilih secara sah pada PRU. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu bukan keutamaan baginya kerana belum ada kata sepakat dalam kalangan pemimpin kerajaan perpaduan. Kami tidak membincangkannya lagi. Ia agak premature. Ada cadangan tetapi bagi saya ia bukan keutamaan, katanya kepada media selepas Majlis Perasmian Kecerdasan Buatan AI untuk Rakyat di UPM. Sabtu lalu, Zahid mencadangkan diwujudkan RUU untuk mengekalkan kerajaan sehingga tamat penggal. Susulan dakwaan wujud usaha menumbangkan pemerintahan Anwar menerusi langkah Dubai seperti dilaporkan media. Zahid berkata RUU itu penting bagi menghalang usaha menumbangkan kerajaan atau tebuk atap yang dipilih melalui pilihan raya. Seterusnya menstabilkan negara. Dalam pada itu, Anwar turut membidas pihak pembangkang yang disifatkan terdesak untuk menjatuhkan kerajaan kerana tidak mempunyai sokongan 1/3 di parlimen.
Saya tidak pernah memikirkan itu, perkara serius tentang langkah Dubai. Ini war-war pembangkang yang terdesak, dan seperti langkah Dubai, saya tak komen pun, ini tak ada asas, katanya. Sumber dipetik daripada Free Malaysia Today. Saudara-saudara sekalian, inilah buktinya bahwa Anwar Ibrahim di luar jangkaan dan tidak pernah mengecewakan kita. Beliau bekerja tanpa diikat oleh sesiapa. Kalau anda kata dia diikat oleh Zahid Hamidillah, diikat oleh DAP lah, diikat oleh parti-parti tertentu lah, itu adalah fitnah dan itu adalah pembohongan paling besar sekali. Kerana buktinya sudah ada. Timbalan Perdana Menteri sendiri mencadangkan kebaikan untuk Anwar Ibrahim, kebaikan untuk negara ini, kebaikan untuk kerajaan ini, tetapi Anwar Ibrahim kata dia belum lagi membincangkan, bahkan tajuknya menolak cadangan Zahid Hamidi untuk sepenggal. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini, kita jumpa lagi, bye-bye. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang isu Tun Mahathir yang cuba mempersoalkan kesetiaan orang India dan China di Malaysia. Kita tunggu demi tunggu apa jawapan daripada Anwar Ibrahim berkait dengan Mahathir. Adakah Anwar Ibrahim akan membuat tindakan yang drastik terhadap Mahathir? Persoalannya itu hanya boleh dijawab oleh Anwar Ibrahim dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Bagi Anwar, beliau kata, bagi Mahathir, semua bukan Melayu tak setia. Hanya kecuali kroni dia, itulah yang setia. Apa pendapat kamu? Boleh tahan juga panas jawapan, boleh tahan juga padu jawapan Anwar Ibrahim ini. Apabila beliau mula mengaitkan kenyataan Tun Mahathir itu dengan kroni-kroni Mahathir. Kata Anwar Ibrahim, padu, berani dan dahsyat sekali keberanian Anwar. Kata, Mahathir ini semua bukan Melayu tidak setia, kecuali kroni dia. Apa pendapat kamu semua? Kata Anwar Ibrahim, sama sekali kerajaan, kata Anwar Ibrahim, sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad yang tidak berpuas hati terhadap tahap kesetiaan kaum India dan China di Malaysia. Pada masa sama, Perdana Menteri menyatakan, memang diketahui bahawa Mahathir selalu bersikap sebegitu terhadap orang Melayu sendiri. Misalnya, kata Anwar, Mahathir pernah menuduh bangsa Melayu sebagai pemalas dan kini mendakwa orang China dan India Malaysia sebagai tidak setia kepada negara ini. Memang dia, iaitu Tun Mahathir, terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas, orang India dan China kurang setia, melainkan beberapa kroni dia. Katanya kepada media di Universiti Putra Malaysia Serdang hari ini. Tambah Perdana Menteri itu, semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini. Kenyataan itu kita bantah dengan sekeras-kerasnya, kata Anwar. Saudara-saudara sekalian, bagi Anwar Ibrahim, dia kata, Mahathir semua bukan Melayu tak setia, kecuali kroni dia. Apabila pendapat anda semua, ini memang pendedahan dan satu kenyataan daripada Anwar Ibrahim yang cukup berani. Beliau tidak pernah takut kepada sesiapapun, terutamanya geng-geng Mahathir. Anwar Ibrahim tidak takut, bahkan dia terus melawan dan melawan. Seakan-akan ada orang kata apabila ia melibatkan tycoon, apabila ia melibatkan orang yang paling berpengaruh di Malaysia, yang untouchable, akhirnya Anwar Ibrahim nyatakan, memberikan petunjuk, memberikan isyarat, memberikan bukti bahawa beliau tidak pernah takut kepada sesiapapun. Namun yang kita sebenarnya takut ialah kemunculan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang bercakap tanpa memikirkan akibatnya. Akibatnya pastilah buruk kepada kita semua generasi yang akan datang, bahkan generasi sekarang ini. Lainlah bagi mereka yang dah nak putus ataupun dah nak sampai ke hujung nyawa. Sudah berusia 99 tahun, tentulah
Masa untuk Tun Mahathir sudah terlalu pendek di dunia ini. Jadi mungkinkah beliau tidak peduli lagi dengan apa yang berlaku? Dan bagi beliau, semuanya akan ditinggalkan selama-lamanya. Yang selesaikan, Anda dan saya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.